Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi Roslan, hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan selusuri tentang mata pelajaran pendidikan kejuruteraan elektrik dan juga elektronik pada hari ini bersama dengan seorang guru yang akan bersama-sama kita. Yuk, kita berkenalan dengan beliau. Jom kita saksikan profil beliau. Baik, kita bersama-sama dengan Cikgu Laili pada hari ini daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Macam mana perjalanan daripada Melaka ke sini okey Cikgu? Alhamdulillah. Sesak sikit tu biasalah. Biasa Cikgu. Teknologi kena ada. Ya. Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Laili dalam Sukses SPM 2022 dan kita bersama-sama dengan juru bahasa kita iaitu daripada SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad kita. Yang akan datang pada hari ini yang akan bersama-sama dengan semua penonton-penonton Didik TV KPM. Baiklah Cikgu, rasanya hari ini saya tidak seorang ya Cikgu hari ini. Ya, betul. Boleh kita berkenalan dengan kawan-kawan saya Cikgu? Okey, silakan. Okey. Yang pertama hari ini kita ada Afiq Haziq. Okey, yang mana satu Afiq Haziq? Afiq, beri lambat Afiq. Okey, itu Afiq Haziq. Okey. Yang kedua kita ada Fikri. Hai Fikri. Okey, dan yang ketiga kita ada Iman Hafiz. Iman. Okey, Iman, dan yang keempat kita ada Zulaika. Hai Zulaika. Ada 4 kumbang dan sekuntum bunga pada hari ini. 3 kumbang. 4 kumbang maksud Fizi. Ya, betul. Saya, Cikgu. Betul. Cikgu, hari ini katanya kita akan belajar tentang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, Cikgu. Ya, betul. Silakan, Cikgu. Ya. Okey, kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar tajuk di tempat iaitu arus ulang-alik. Okey, kita belajar arus ulang-alik. Okey, untuk arus ulang-alik, okey, yang mana kita tengok arus ulang-alik ini mengalir dalam keadaan 2 keadaan, iaitu sama ada pada kitar positif, okey, ataupun kitar negatif. Okey, ini kita dapat tengok daripada penjana. Ini adalah penjana ni. Ini adalah penjana. Yang mana ini pengalir, kita sambungkan pada penyambung. Penyambung ini sambung kepada meter. Okey, meter galvano untuk kita tengok. Kalau ada arus mengalir, meter jarum meter dia akan bergerak. Okey. Jadi sekarang bila kita ni pergerakan ni arus ulang-alik ni sebenarnya untuk yang penjana dia menggunakan prinsip aruhan. Sekarang ni bila penjana ni berdiri dalam keadaan menegak begini, maksudnya ni sudut kosong, tidak berlaku lagi pemotongan urat daya. So bila kita putarkan, dekat sini kita ada urat daya, okey, medan magnet dari sini, okey, utara ke selatan. So bila berlaku pemotongan urat daya akan ada aruhan terjadi, so akan ada arus mengalir. So di sini okey, yang mengalir di sini pemotongan ni berlaku, okey, pemotongan ni dia akan bergerak ataupun berputar sebanyak 360 darjah. Bukanlah kat sini saja. Maksudnya kalau putaran tu berterusan, maksud dia akan berterus lagi. Berterusanlah putaran tu. Okey, sehinggalah suis ditutup, barulah berhenti berputar kan. Okey, kalau kita tengok untuk aplikasi yang boleh kita tengok untuk arus ulang-alik ni, kita boleh tengok pada basikal, dinamo basikal. Syafiq pernah kayu basikal? Ya, ada dinamo basikal yang sama. Pernah Cikgu, kecil-kecil inilah yang saya pakai Cikgu. Okey, guna daripada sekolah ke rumah Cikgu. Ya, Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok dinamo basikal ni, okey, dinamo ni kita sambungkan kepada tayar basikal tu kan. Okey, so bila putaran berlaku, okey, dia akan memotong urat daya lah. Ini kita sambungkan pada mentol lampu tu. Jadi arus akan mengalir. Ini konsep yang boleh kita apply kan lah
Kalau kita nak tengok yang paling mudah kita, yang ini yang paling mudah lah kalau kit yang kita nak buat kit lah dia mau nak tunjuk kan. Okey, bagaimana proses tu berlaku. Okey, ini adalah contoh okey bentuk gelombang AU tadi. Bentuk gelombang AU tadi yang mana kita ada 3 gerigi, segi 4 dan kita ada sinus ni. Okey, sinus. Okey, untuk 3 bentuk gelombang ni. Dan untuk perbezaan, gelombang arus terus AT dan arus ulang alik tadi, kita tengok daripada simbol punca voltan dia kita nampak yang ini adalah bateri. Ini daripada bateri. Yang mana ini positif, negatif dan ini adalah arus ulang alik tadi kan bentuknya. Okey, untuk AU tadi. Kita positif, negatif tadi. Okey, itu adalah simbol. So kalau tu untuk simbol. Dan bentuk gelombang kalau arus terus maksudnya kita akan ada satu magnitud yang tetap saja untuk arus terus. Terus saja cikgu. Ya, terus saja. Tak ada bengkok. Ya, betul. Okey, yang ini untuk yang arus ulang alik dia akan berubah magnitud mengikut arah aliran. Okey, dan dia berubah secara berkala lah berterusan. Okey, sehingga tadi kita kata switch ditutupkan kan. Okey. Untuk yang ni, okey, untuk arus ulang alik, okey, kita ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui lah. Okay, yang mana kat sini ni contoh bentuk yang tadi yang kita tengok bentuk arus ulang alik tadi kan. Okay, ini cuma untuk satu kitar. Okay, yang ni adalah voltan VPP itu voltan puncak. Okay, sebelum tu kita ada 2 paksi kalau kita tengok, paksi menegak dan kita ada paksi mendata. Menegak ni dia mewakili voltan ataupun arus dan mendata ni adalah masa. Okay. Okay, dan untuk istilah ni biasanya memang kita kena perlu tahu. Okay, perlu tahu istilah VP, VPP, okay, VPMKD, VA, okay, voltan purata ni perlu kita tahu. Okay, dan tempoh adalah masa yang diperlukan untuk melengkapkan satu kitar. So tadi kalau kita tengok di sini kitar positif ke negatif tadi itu adalah satu tempoh. Kalau kita bermula, kalau lah ini dilukis satu, kalau berterusan maksudnya kita boleh ambil untuk satu tempoh sama ada kalau sini bermula pada kosong dia akan berakhir dengan 360 darjah. Faham cikgu. Okey. So untuk tempoh ni frekuensi pula adalah bilangan kita lengkap dalam satu saat. So hubungan antara frekuensi dengan tempoh ni tadi, okey, inilah adalah hubungannya. Yang ini adalah matematik, maksudnya kita boleh cari frekuensi dengan satu per tempoh dan kita boleh cari tempoh satu per frekuensi. Okey, ini adalah contoh osiloskop, iaitu alat pengukuran untuk pengukuran dan pengujian dalam elektrik. Okey, yang ni kalau tak ada alat ni, okey, Fizi pernah ke tengok alat ni, Fizi? Tak pernah, Tak cikgu. pernah ya. Okey, sekarang masuk belajar elektrik mesti dia akan jumpa alat ni. Okey, alat ni adalah satu alat untuk memaparkan bentuk gelombang. Maksudnya kalau kita sambungkan, okey, kita akan boleh keluarkan tapi dengan ada satu lagi partner dia untuk salurkan bentuk gelombang tu tadi kan. Kali ni dia boleh paparkan. Yang mana di sini tadi kita ada tombol pemboleh ubah volt perbahagian sebab untuk paksi menegak tadi, dan ini tombol pemboleh ubah untuk masa perbahagian. Okey, dan yang ini adalah penyanang fungsi. Okey, penyanang fungsi tadi nak salurkan. Okey, kita elektrik tadilah. nak salurkan bentuk gelombang tadi kan. Kalau tak ada yang ni maksudnya kita kena betul pergi kepada litar yang kita nak uji. Contohnya macam kita ada litar radio kan. Kita nak tengok bentuk gelombang dia. So kita boleh gunakan apa ni osiloskop tadi. Tapi kalau tak ada maksud kita perlu satu alat untuk salurkan bentuk gelombang tadi baru kita dapat melihat bentuk gelombang tadi. Faham cikgu. Okey. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Soalan ni boleh kita buat pada bahagian A ataupun bahagian B untuk kertas ni. Okey, untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni. Okey, ini soalan yang biasa. Maksud kalau soalan macam ni maksudnya dia dah paparkan yang ini adalah paparan yang keluar daripada osiloskop. Okey, yang tadi kita kata dalam osiloskop dia paparan skrin dia memang ada bahagian-bahagian, kotak-kotak ni memang ada. Okey, so itu soalan. Okey, hitungkan nilai voltan puncak VP, okey, VPMKD, okey, tempoh frekuensi. Okey, nyatakan nama alat dirajah 1. Okey, soalan minta nyatakan alat dirajah 1. Okey, dan namakan alat yang menghasilkan gelombang AU untuk dipaparkan pada skrin. Apa alatnya tadi kan? Okey, so bagaimana nak jawab? Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Angkat siapa tangan. Nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Baik. Fikri. Okey, berapakah voltan puncak ke puncak tu? Jawapan nombor 1 ialah osiloskop. Adalah osiloskop pula.
Soalan jawapan nombor 1. Ni ada satu soalan ni hitungkan. Ada salah tengok tu. 1A, 1A. Okey, 1A ni, 1A ni voltan puncak ke puncak, voltan puncak kita ambil di sini. Okey, bermaksud Fikri, bermaksud bukan Fikri sajalah, untuk semua yang ada tu dan semua untuk semua yang menonton. Termasuk Abang Fizi kat sini. Termasuk Abang Fizi. Baik. Okey, untuk voltan puncak tadi kita tahu voltan puncak daripada 0 ke amplitude yang paling tinggilah, okay, ataupun maksimum amplitude tadi. Okey, kalau kita tengok sini kita boleh bagi ada berapa bahagian kotak ni? 1 2 3. 3 bahagian. So 3 bahagian kita darab dengan ini adalah volt per bahagian. Yang tombol pemilik ubah yang kita pakai ni tadi. Baik, Cikgu. So kita darabkan ini kalau matematik. Okey, matematik ni bahagian per bahagian kita boleh mansuhkan dia kan. Okey, untuk kita mansuhkan. So kita darab ni dapatlah 6 milivolt. Oh, itu jawapannya, Cikgu? Ya. Okey, 6 milivolt. Okey, yang seterusnya, okey, boleh nampak ke Fikri? Okey, yang seterusnya voltan VPMKD. Okey, yang ni tadi, okey, VPMKD ni tadi, okey, kita darabkan 0.07 ni darab dengan voltan puncak. Okey, 0.07 kita darab dengan voltan puncak, so kita dapatlah jawapan yang tu. Dan untuk yang seterusnya, okey, tempoh. Okey, tempoh tadi adalah masa yang diambil kan, bilangan kita dalam satu masa tadi. Okey, tempoh yang kita ambil. Kalau kita ambil daripada 0, kita akan berakhir di sini. Kalau kita ambil daripada sini, kalau kita ini 90, 180, kita akan berakhir di sini. Okey, untuk satu tempoh tadi. So tempoh ada berapa bahagian? Okey, kenapa 4 bahagian? Okey, kenapa 4 bahagian? Ada siapa nak jawab kenapa 4 bahagian? 4 bahagian. Ada siapa nak jawab kenapa 4 bahagian? Okey, kenapa 4 bahagian? Dengar ke tak dengar? Kenapa 4 bahagian? Okey, kenapa 4 bahagian? 4 bahagian sebab kita ada 4 kotak ni tadi kan di sini. 1 2 3 4. Oh, okay? Satu kotak tu satu bahagian, Cikgu. Ya, satu kotak tu satu bahagian. So 4 bahagian kita darab dengan tadi tombol pemboleh ubah masa per bahagian adalah 10 mikrosaat kan. Okey. So bila kita darabkan kita dapatlah 40 mikrosaat. Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Kenapa bahagian hilang? Zulaika, kenapa bahagian hilang agak-agaknya? Okey, Zulaika. Matematik tu. Matematik. Ya, matematik. Sebab ini atas dengan bawah kita masukkan dia dah habislah kan? Okey, pandai pun. Okey. So, untuk yang seterusnya kita mencari frekuensi. Tadi kita kata hubungan antara frekuensi adalah 1 per tempoh tadi untuk frekuensi. So, kita dah cari tempoh. Okey, kita masukkan formula. Ini matematik saja. Betul, Iman? Betul, Cikgu. Betul. Okey, so berapa dapat jawapan kat situ, Iman? 25K. 25 kilohertz kan? Kilohertz. Kilo tu adalah 1,000. So kita tukarkan. Janganlah buat beribu-ribu lemon kat sini kan. Kalau terjatuh 1 kosong kita dah salah betul. So kita ada sebutan ni kita gunakan dia supaya 25 kilohertz tu mudah untuk kita sebut. Okey, tanpa meninggalkan. Okey. Itu nama alat tadi. Okey, ini nama alat oscilloscope dan alat yang menghasilkan gelombang ni apa dia? Namakan alat yang menghasilkan gelombang AU untuk dipaparkan ke skrin pada alat di Rajah 1. Siapa Apakah nak jawab? jawapannya? Apa nama alat ni? Siapa nak jawab ya? Siapa nama alat? Apa nama alat? Apa nama alat? Iman. Okey, Baik, Iman. Iman. Okey. Okey, Iman. Apa nama alat? Adalah penjana fungsi. Ya, penjana fungsi. Ini adalah nama alat yang kita gunakan. Okey? Alhamdulillah, nampaknya ramai yang memberikan fokus yang terbaik pada segmen kita pada hari ini, Cikgu. Ya. Cikgu, kita rehat seketika, Cikgu. Boleh, Cikgu? Okey, kita rehatlah dulu. Ya, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Dan hari ini kita ditemani oleh Cikgu Laili daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Sama-sama kita belajar tentang pendidikan pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik pada hari ini. Arus ulang alik. Silakan Cikgu Laili. Ya. Okey, kita teruskan. Okey. Komponen yang ada dalam litar arus ulang alik ini, okay, selain daripada perintang, okay, kita ada pemuat.
Okey, namanya pemuat ataupun kapasitor. Okey, yang mana sifat dia adalah cas elektrik itu menyimpan cas elektrik untuk pemuat ni, dia ada boleh dicas dan boleh dinyah-caskan. Okey, dia sebenarnya dibina antara dua plet logam. Okey, dua plet logam ni dan dieletrik ni adalah penebat. Biasanya penebat ni adalah contoh kalau nama untuk pemuat ni biasanya kita berdasarkan pada penebat. Contohnya kalau pemuat ni dieletrik ni dibuat daripada kertas, kita namakan pemuat kertas. Biasanya macam itulah. Okey, ataupun jenis seramik kan kita namakan pemuat seramik. Okey. Okey, kita tengok untuk kemuatan iaitu simbol dia adalah C, merupakan sifat penentangan terhadap sebarang perubahan nilai beza upaya dalam salah satu liter lah. Okey, yang mana unitnya adalah farad. Okey, ini simbol yang mana simbol ni adalah simbol berkutub. Biasanya pemuat elektrolit. Okey. Positif, ni negatif, positif kan. So ada boleh 3 simbol ni kalau kita nak melukis dia sebagai pemuat berkutub. So kita kena label lah. Okay, yang mana satu positifnya. Ini adalah simbol pemuat tetap, maksudnya dia tidak ada polariti, okay, pemuat tetap, dan ini adalah pemuat boleh ubah. Okey. Okey. Ini adalah kaedah menentukan nilai kemuatan pada pemuat. Okey, ini contoh yang boleh kita lihat terus daripada body untuk pemuat tu tadi untuk daripada body. Contohnya yang ini, dilabelkan ni adalah suhu maksimum. Okey, kita ada 105 darjah Celsius ni, ini suhu maksimum untuk pemuat ni lah, pemuat elektrolit ni. Dan ini dilabelkan, ini tamatan negatif, maksudnya ini adalah kaki negatif. Baik. Okey, yang ini adalah nilai kemuatan, ini voltan kerja maksimum. Okey, voltan kerja maksimum ni 25 volt. Okey, yang boleh. Okey, siapa boleh nyatakan kepada saya, okey, berapa nilai kemuatan untuk kapasitor elektrolit ni? Siapa boleh bagi jawapan? Senang jadi, dah tulis kat situ dah pun. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Afiq Haziq. Silakan. 470 mikrofarad. Okey, nilai dia adalah 470 mikrofarad yang saya kata kita dapat baca daripada badan pemuat tu sendiri. Dari label siap-siap cikgu ya? Dia ada label siap-siap. Okey, bagus. Okey, dan seterusnya kita tengok. Okey, kalau untuk pemuat yang bercetak ni, okey, macam mana kita nak menentukan? Okey, kita akan menggunakan kod nombor digit dan huruf. Okey, digit dan huruf. Okey, yang mana kod ni ini adalah nilai had terima untuk pemuat. Ini nilai had terima. Huruf JKM ni ini kita boleh nak ingat, kita ingatkan boleh buatlah bagaimana cara untuk kita nak mengingatkan buat sendiri. Okey, J ni plus minus 5%, K adalah 10%, okey, plus minus ni campur tolak maksud kita akan dapat nilai yang rendah dan nilai yang tinggi. M ni adalah 20%. Okey, contoh yang sini ini kod, biasanya ini adalah pemuat okey, kita nak cari berapakah nilai pemuat yang dilabel dengan 103M ni, 103M ni. Okey, so berapa nilai pemuatnya? Okey, kalau kita tengok di sini, kita terus ambil 10, ini 10 kita terus tulis. Digit pertama, digit kedua. Digit ketiga ni adalah 3, so 10 kuasa 3. So pemuat ni kita darabkan dengan picofarad. So pico ni adalah 10 kuasa negatif 12. Yang ini pun adalah konsep matematik yang kita applykan. Kita boleh biasanya jawapan pemuat, okey, yang ni kita boleh, yang ni adalah nilai ni dalam mikrofarad. So tengoklah soalan. Soalan kalau dia kata suruh nilai dia nak dalam nanofarad ke, kita ikut soalan. So soalan ni okey, dia tak ada nyatakan. So kalaulah kita tak ingat, okey, contoh kalau tak ingat, okey, kita tahu tadi digit pertama dan kedua terus tulis, okey. Kemudian digit ketiga tadi dia punya kuasa berapa nilai dia, kalau 4 10 kuasa 4 lah kan. Okey, yang ini adalah pico tadi. So matematik kita dapatkan nilai jawapan. Dan had terima ini kalau kita nak kira, tadi adalah M kita tahu adalah campur tolak 20%, 20%. Yang mana ini adalah nilai yang kita polehi. So nilai minimum kita dapat ini nilai maksimum. Tu adalah range untuk kalau kita nak kira lah untuk nilai pemuat kan, untuk nilai pemuat. Okey. Ini contoh. Okey, contoh untuk soalan bahagian A. Okey, dia tunjukkan 104J untuk simbol untuk pemuat tu. Okey, pada body. Okey, berapakah nilai pemuat tersebut? J ni plus minus 5% cikgu kan? Oh, pandailah Fizi. Okey, berapa? Siapa nak jawab ni? Berapa nilai pemuat? Angkat tangan, kawan-kawan. Siapa baik, nak jawab? Siapa nak jawab tu? Okey, baik. Iman. Iman. Berapa nilai pemuat?
Nilai pemuat dia adalah 10, darab dengan 10 kuasa 4, darab mikrofarad. Darab dengan berapa nilai J? Nilai pemuat. Nilai pemuat. Okey. Nilai pemuat. Ya, betul. Piko. P ni adalah piko. So, betul Iman. Okey. Yang ini kita tahu. Kalau kita tak tahu pun, okey, betul. Kalau ambil yang paling mudah tadi kan. Kalau kita tak tahu, terus ambil. Digit pertama, digit kedua, betul Iman sebut tadi. Dan digit ketiga ni terus kita kuasa 4 kan. Dan kita tahu dia adalah dalam pikofarad. Terus saja. So, sini kita telah dapat markah. Okey, tanpa kita nak selesaikan matematik kat sini. Tak perlu selesaikan pun. Okey, sini dah ada markah dah untuk awak. Okey, hak terima pemuat. Okey, hak terima pemuat. Okey, apa jawapan hak terima pemuat? Kita ada 3 nombor tadi ya, Fizi pandai Fizi. Hai kan senang tu J. Okey, tu berapa kan? hak terima? J, ya J. Berapa hak terima Berapakah nilai pemuat? J? Berapa nilai J tadi? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Ke nak Siapa biarkan nak Abang Fizi jawab? jawab? Okey. Okey, Fikri. Fikri. Plus minus 5%. Ya, plus minus 5%. Okey, itu adalah hak terima. Okey, tengok betul-betul soalan. Soalan tak minta tak kira, tak suruh kira bukan? Betul. Nilai tinggal dengan nak. Dia minta hak terima sahaja. So, kita nyatakan saja. Cumanya calon suka buat, dia terlupa nak tulis campur tolak ni. Dia tulis 5% je. So, kosong markah kat situ. Oh, salah Okey, ni, ya? salah. Dia kena begitu. ada, Kena betul-betul. Kena ambil plus minus. Sebab kita dah kira nilai tinggi dan nilai rendah ni kan. Okey, ini kalau jawapan dia nak tadi. Dia suruh jawapan dalam mikrofarad. So, kita kena akur lah. Saya kata tadi kan. Jawapan dalam mikrofarad, pikofarad. So, kita follow saja. So, kira matematik tadi ya. Okey, ini adalah pengaruh. Okey, salah satu komponen yang ketiga untuk lita arus ulang alik tadi. Yang mana unit pengaruh ni adalah simbol dia adalah L, unit dia dalam Henry. Tadi dalam faradnya, ini dalam Henry. Okey, ini faktor-faktor yang perlu untuk nilai kearuhan ni, ini adalah mempengaruhi. Okey. Yang mana kearuhan L ini bersifat penentangan antara sebarang perubahan pengaliran arus dalam sesuatu lita. Okey. Ini adalah contoh bagaimana kita nak mengira. Contoh perbezaan antara lita pemuat dan lita pengaruh tadi. Okey, sambungan yang mana kita ada lita siri dan sebagainya. Paling mudah kita nak ingat untuk pengaruh, dia kiraan dia sama dengan kiraan perintang. Siri dan selari kiraan dia sama. Okey, dan untuk kiraan untuk lita pemuat, dia terbalik dengan kiraan lita perintang. Okey, terbalik. So maksud di sini untuk sambungan lita selari ni kita tambahkan. Itu bezanya dengan lita untuk pengaruh tadi. Kita balikkan sahaja. Okey? Baik, faham cikgu? Faham tak kawan-kawan? Harap-harap boleh faham. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan kami ditemani oleh Cikgu Laili daripada SM Teknik Melaka. Hari ini kita akan belajar tentang pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik pada hari ini, iaitu lita ulang alik. Baik cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, kita teruskan hari ini. Okey. Untuk lita asas AU ni tadi, okey, kita ada nombor kompleks, okey, untuk gabungan lita, okey. Yang mana nombor kompleks ni dia adalah nombor nyata dan nombor khayalan. Okey, nombor kompleks sebenarnya dalam ni sepatutnya A campur BI. I ini dalam elektrik, okey, dalam elektrik biasanya I ini adalah arus. Jadi untuk kita jangan confusekan dia, kita jadi tukarkan dia kepada J. JB. So J ni adalah mewakili I ni tadi, sebab kita tak sebut I nanti confuse kan. So J ni adalah untuk nombor khayalan lah. Okey, contoh bagaimana? Ini adalah untuk satah kompleks dalam bentuk rektangular dan ini adalah dalam bentuk polar. Ingat polar adalah bersudut. Dia ada bersudut kan? Okey. So contoh sini kalau titik A di sini, okey, bermaksud sini titik A bermaksud ini adalah 4 campungan J4 ni nombor khayalan. Ni adalah nombor nyata ni tadi. Okey, J4 dan B sini adalah negatif 3, okey, campur dengan J20. Dan untuk yang C sini, okey, dia punya galangan dia untuk C adalah negatif 3,
Okey, untuk nombor nyata ni dan tolak J5 dan untuk D ni adalah 6 tolak dengan J4. Okey, kalau senang kita nak tengok, sebab tadi kita untuk komponen asasi kita ada 3 kan. Kita ada perintang. Okey, yang mana perintang ni pelajar ni dah belajar dalam litar AT tadi, litar arus terus. Perintang, pearuh dan pemuat, 3 komponen asas dalam litar AU ni tadi. Okey. Okey. Dan yang ni tadi saya kata bentuk rectangular tadi. Okey. Bentuk rectangular tadi. Okey. Dan kita daripada bentuk rectangular ni kita boleh tukar dia dalam bentuk polar. Okey, dalam bentuk polar. Yang mana bentuk polar, contoh, bentuk polar ni dia ada magnitude. Okey, bentuk polar ni okey, dah ada magnitude dan dia ada sudut. Okey, contoh untuk persamaan untuk A di sini kan, untuk A. Okey, untuk A di sini maksudnya 2. Okey, sudut adalah 45. Bermaksud sini daripada sini sudut ni 45. Ini 2 sudut 45 darjah. Okey, ya 45 darjah. Untuk B di sini ini magnitude dia ini adalah 5. Okey, 5 sudut dia adalah 120 darjah. Okey. Dan untuk C, okey, untuk C dah hilang pula C saya ni. Dah hilang. Untuk C ni okey 4 sudut negatif 110. Ni kita baca daripada sini pula. Kalau tak nanti banyaklah nombornya kan. Kat sini dia jadi negatif, so ada di bawah. Kita baca di bawah. Okey, dan ini untuk D di sini. Okey, D di sini adalah 8. Sudut dia adalah negatif 30. Okey, negatif 30. Ini saya kata tadi bentuk polar. So, bila segitiga di sini nampak tak? Okey, kalau saya nak ni, okey, nampak tak? Sini bentuk polar ni tadi, kalau kita buat ni di sini, kita nampak macam segitiga kan? Segitiga. So, segitiga. So, dalam ni kenapa ada segitiga kat situ? Okey, dah kita ada segitiga. Contohnya kat sini, kita ada 3 komponen tadi. Okey, kita ada perintang, pemuat dan pearuh. Okey. Ini contoh gabungan litar siri untuk 3 komponen. Contoh sebab kita tadi saya contoh 3 komponen ni tadi. Okey, so kita ada pearuh, simbol tadi L. Kalau L, dia dapat soalan ni berhati-hati sebab L dengan ini simbol untuk regangan, ini SL. Okey, regangan berkearuhan, ini regangan berkemuatan. Yang mana regangan ni unit dia dalam ohm. Okey, unit regangan ni dalam ohm. Okey, unit ni. Yang ni unit dia ikut pada pemuat ni lah kan. Ikut pada simbol masing-masing. Kalau L unit dalam Henry. Kalau tadi kapasitor tadi unit dalam farad. So kalau ni kita tak boleh gabungkan sebab unit R unit dia adalah ohm. Kita tak boleh campurkan kan sebab dia berlainan unit. Okey, so kita kena tukarkan supaya semua unit dia dalam ohm barulah kita boleh nak gabungkan dia. Okey. So kat sini, okey, contoh tadi kita ada bentuk rektangular dan bentuk polar. Okey, bentuk rektangular dan bentuk polar. Okey, galangan untuk R. Okey, bentuk rektangular untuk R. Sini R. R di sini kita ada nombor nyata saja. R 50. So nilai ni 50. Okey, dia tidak ada nombor khayalan tadi. Okey, dan untuk galangan untuk L, sini untuk L, okey, L adalah kosong, dia tak ada nombor nyata. Okey, kosong. Dan campungan J 6.28. J ni bermaksud, terus kita ingat, J itu positif di sini. J itu adalah positif bermaksud dia mewakili komponen pearuh. Okey, pearuh sebab dia positif. Okey, pearuh. Dan untuk galangan C ni tadi, untuk C, ini untuk C kapasitor ni tadi, okey, kosong tolak dengan J 31.83. So untuk J tu adalah J ini adalah negatif. Bila negatif secara tak langsung nama komponen ni, okey, negatif ni nama komponen apa, nama komponen tu agak-agaknya? Apa nama komponen agak-agaknya? Zulaikha ke? Saya terus je jawab Zulaikha ke? Terkejut Zulaikha. Apa nama komponen untuk negatif ni? Agak-agaknya komponen. Kita ada 3 komponen tadi, perintang, pearuh, satu lagi pemuat. Ya. Kalau jumpa negatif untuk rectangular, negatif J 31.8, agak-agaknya komponen apa? Pemuat ke? Komponen apa Zulaikha agak-agaknya? Pemuat. Ya, pandai Zulaikha. Baru saya dengar suara Zulaikha. Tadi kita tak ada sebut ke dia? Okey, Zulaikha. Terima kasih Zulaikha. Ya. Dia malu-malu sikit ni. Oh, malu-malu. Okey. Ini adalah negatif secara tak langsung. Baik. Kita tahu bila negatif tu komponennya adalah pemuat. Okey. Yang positif ni komponen dia adalah pearuh. Ya. So tadi ini ibarat, ini litar kan? Ibarat litar lah. Litar kita nak bergerak daripada, saya daripada Melaka tadi kan? Daripada Melaka ke Seri Pentas. Seri Pentas. Kita jumpa ada berapa halangan? Ada 3 halangan kita jumpa. Halangan pertama adalah
jam. Halangan kedua adalah tol. Tol. Halangan ketiga adalah accident kan? Betul. Okey. Ada 3 halangan tadi. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Untuk 2 ni kita panggil dia adalah regangan yang perlu kita dapatkan siapa yang lebih besar. Yang ni tadi kita akan kira SL dan XC siapa yang lebih besar. Okey. Siapa yang lebih besar tadi kita akan dapat maksudnya nilai tu perintang ni lita ni adalah bersifat kearuhan okey ataupun kemuatan. Okey, siapa lebih besar? Maksudnya kalau SL ni lebih besar daripada XC. Regangan berkearuhan dengan regangan ini lebih besar kan? Maksudnya magnitude tadi kan kita nampak segitiga tadi kan? Untuk bola tadi kan? Okey, pandai fizik ni lah. Okey. Ini kalau kita nak lukiskan dia dalam bentuk, saya keluarkan satu daripada banyak tadi pola tadi, saya keluarkan satu. Sini, okey, yang menegak, paksi menegak ni akan mewakili apa? Mewakili apa? Okey, kalau ini adalah regangan, so dia akan mewakili sini adalah XL dan di bawah tadi komponen apa? Pemuat, ya, pandai. XC dan bendata ni biasanya kita letakkan kalau kita kata segitiga tadi. Okey, ini segitiga regangan. Okey, kalau SL lebih besar, kita kira magnitude akan jadi ke atas. Magnitude akan jadi ke atas. Okey, magnitude akan jadi atas. Inilah bentuk segitiga yang kita nampak. Ini adalah theta dia. Okey, so regangan ini akan jadi R lah. Ini akan mewakili R. Baru segitiga kan. So yang ini hypotenuse ni akan jadi Z, nilai galangan dan sini adalah nilai 2 ni tadi kan, regangan dia, dua-dua regangan. So yang ini adalah besar, maksudnya di sini XL tolak dengan XC. Dah hilang pula saya punya tu. Okey. Okey, kenapa pula jadi macam tu? Okey. Okey. So sekarang di sini okey, ini gabungan. Lita ni boleh jadi gabungan. Ni tiga-tiga komponen yang kita masukkan. Okey, kita boleh juga jadikan perintang ni gabungan perintang dengan pearuh atau perintang dengan pemuat. Okey, bergantung suka soalan lain nak keluar macam mana kan. Yang perlu kita kena faham. Okey. Perbezaan antara regangan tadi kita kata unit tadi semua ohm, galangan adalah Z, maksudnya sejumlah untuk semua halangan tadi kan, yang kita ada halangan dalam laluan kita tadi. Okey, sama ada soalan adalah RL, RC ataupun RLC yang saya buat tadi. Okey, so regangan tadi saya kata kalaulah awal-awal soalan kita dah dapat nilai regangan secara tak langsung, kita dah tahu magnitude siapa besar siapa kecil. Tadi saya kata kalau XC, regangan berkemuatan lebih besar daripada SL tadi. Okey, nilai ini akan jadi XC, magnitude akan jadi ke bawah. Magnitude akan jadi ke bawah. Okey, magnitude akan jadi ke bawah. Okey, bagaimana kita nak lukis? Maksudnya sini sentiasa letakkan arus mendata. Ini lebih besar, dia akan jadi begitu. So macam mana bentuk segitiga, dia akan jadi begitu. Segitiganya ini theta kat sini. Okey. Okey, kita cuba soalan. Okey, boleh cuba soalan? Boleh tak Fizi? Kita cuba soalan ni. Boleh. Okey, Raja 2 ni menunjukkan lita siri RL. Tadi saya tunjuk tiga-tiga kan? Ini lita siri RL. Okey. Okey, dengan frekuensi 50 Hz. Okey, soalan nak tentukan nilai galangan Z. Berapakah nilai galangan Z? Tulis jawapan dalam bentuk rectangular. Okey, siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Boleh tak siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Afiq, Aziz. Silakan Afiq. Z sama dengan 100 tambah J 62.8. Ya, kita terus sahaja ambil sini kan. Terus sahaja ambil, tak perlu nak susah-susah. Okey, itu jawapannya tadi. Ini adalah bentuk rectangular sebab kita kata tadi pola melibatkan sudut tadi kan. Okey, terus kita jawapan sini. Dan untuk pola jangan lupa kita guna kalkulator dengan modes ini mesti kompleks. Okey, masukkan nilai yang kita ada ni tadi. Ikut flow sebab kalau tak betul ni jawapan akan tak keluar. So berapa jawapan untuk pola agak-agaknya? Berapa jawapan pola ni? Senang cikgu ni cikgu. Okey, berapa jawapan pola? Ini awak kena masukkan ikut, pastikan kalkulator mode kompleks. Okey, masukkan nilai, tekan shift NG. Shift campur tolak ni pastikan ikut flow dia. Berapa jawapan? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Haziq. Boleh Haziq? Berapa jawapan? Boleh. Okey, Zulaika. Okey, Cantik Zulaika. Ditunggu-tunggu. Okey. Silakan Zulaika. Berapa jawapan Zulaika? Z sama dengan 118.08 sudut 32.13 darjah ohm.
Okey, ini bermaksud kita kena tekan kalkulator dengan mode, pastikan mode komplek pada kalkulator. Ikut follow je soalan ni, insya-Allah takkan salah. Itulah jawapan yang kita dapat. Ini sekiranya kita nak lukis segitiga voltan, segitiga galangan. Ni galangan ya, ni galangan. Kalau sekiranya kita nak lukis gambar segitiga galangan ni tadi, paksi mendata ni adalah mewakili R. Yang mana ini R, yang ini hipotenus ini adalah Z. Sudut tadi kita dapat sudut ni. Terus kalau kita menggunakan pola kalkulator mode kompleks ni, kita terus dapat sudut. Tak perlu kita nak mengira. Yang mana kita mengira untuk sudut ni boleh juga kita pakaikan kaedah trigonometri kan, kaedah trigonometri. Dalam matematik. Untuk kita ataupun kita nak mencari nilai Z ni, boleh juga kita menggunakan kaedah Taylor Pythagoras. Boleh juga kita gunakan matematik ni. So kalau tekan kalkulator boleh, insya-Allah terus dapat jawapan kat situ. Ini adalah kita namakan gambar rajah vektor galangan. Ini sentiasa ke atas. Faham cikgu? Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Silakan. Okey, kalau kita katalah bentuk ni, kalau kita katalah kita nak lukis, kalau untuk segitiga ni kita ada segitiga galangan. Kita ada, boleh juga kita buat segitiga voltan. Kalau segitiga voltan untuk litar yang sama, segitiga voltan untuk litar yang sama. Segitiga voltan, ini XL ni regangan berkearuhanan, kita tukar ni segitiga voltan, VL, voltan pada peraruh. Voltan pada peraruh sini VL. Voltan yang susut kat sini. VL. Yang sini saya kata tadi sentiasa rintangan, dan ini sefasa dengan arus kat sini. Dan hipotenus sini, ini adalah Z. Kita dapatkan nilai galangan. Nilai galangan untuk kedua-dua tadi regangan ni tadi, kita dapat Z. So sini VL, sini adalah, dia tak bolehlah jadi R. Sini akan jadi VR lah. VR. Ya, dia akan jadi VR. Maksudnya voltan yang susut pada kat sini pula. Ini adalah VR, voltan yang susut pada perintang 100 ohm tu. Berapa voltan yang susut. So ini VR. Z ni akan jadi apa pula? Bila sini VR, ini akan jadi VS. So sini akan jadi, inilah nilainya segitiga voltan ni, inilah sebenarnya VL. Sebab kita ada satu komponen saja regangan ni tadi. Kita ada satu komponen saja. Kita tidak melibatkan satu lagi. Kalau ada satu lagi tadi, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat kalau ada satu lagi perintah? Macam mana nak buat satu lagi regangan? Macam mana kita nak buat? Afiq Haziq ada jawapan ke Afiq? Macam mana kita nak buat agak-agaknya? Macam mana nak buat? Bagaimana kita nak buat? Kalau ada gabungan tiga tu, macam mana kita nak buat? Bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak buat? Siapa nak cuba? Bagaimana nak buat? Kita pastikan, settlekan dulu dua perkara ni. Contoh. Contoh sini adalah J62.8. Yang ini adalah kapasitor tadi. Katalah nilai J adalah 52.2 contoh. Siapa lebih besar kat sini? Sini adalah C lebih besar kan? So magnitude akan jadi ke bawah. Magnitude akan jadi ke bawah. Dan kita tengok seterusnya. Beza fasa. Ini kita tadi beza fasa antara voltan dan arus. Yang mana kita ada. Nak ingat siapa dulu, siapa kemudian ni? Kita ingat je perkataan sivil. Yang mana perkataan sivil ni, tadi kita kata ada dua komponen tadi kan, saling pada perintang. Untuk litar kapasitor ni atau litar pemuat ni tadi, yang mana arus akan sentiasa mendali voltan sebanyak 90 darjah. Sini kalau litar pemuat, arus mendahului voltan sebanyak 90 darjah. Kalau sini dulu, ini mesti mengekor riang. Kita senang sentiasa letakkan arus sebagai rujukan. So, kat sini, ini litar kapasitor. Tapi kita tengok pula tiga huruf yang di belakang, VIL. VIL, dia adalah litar kearuhan. L tadi kan? Litar kearuhan. Yang mana kita jumpa huruf V dahulu. So, V yang akan mendahului. Bila V mendahului, kita sentiasa letakkan arus ni sebagai mendatang untuk rujukan kita. Supaya mudah kan? So, bila V mendahului, mestilah V akan kita lukis ke atas. Jadi, V akan mendahului arus. Voltan mendahului arus sebanyak 90 darjah. Kita tahu sukuan ni tadi adalah 90 darjah kan?
Okey, dan tadi saya kata jadikan arus ni sentiasa paksi rujukan untuk memudahkan kita membuat kalau perbandingan ada 3 tadi komponen, 3 kita boleh letakkan nilai yang tidak berubah. Sini maksudnya L, VL, apa saja yang berkaitan dengan L. Apa saja berkaitan dengan L mesti di atas, apa saja berkaitan dengan kapasitor mesti berada di bawah. Okey. Baik, cikgu. Okey, kita tengok seterusnya. Baik. Okey, kita tengok seterusnya. Boleh lagi ya? Okey, kita tengok seterusnya. Perbandingan antara rajah gelombang, vektor, arus dan voltan ni dalam liter AU tadi. Okey, kita ada tiga komponen tadi kan? Ya, cikgu. Perintang. Okey, kita ada pearuh, kita ada pemuat. Okey. Ini adalah kita namakan gambar rajah vektor. Ini bentuk gelombang. Okey, bentuk gelombang, gambar rajah vektor. Antara untuk perintang dengan arus ni tadi, arus dengan gelombang arus dengan gelombang voltan ni tadi, kita nama gambaran ini kita namakan dia sebagai sefasa. Sefasa tu dia sama jalan ya, pandai. Sama jalan. Okey, sama jalan bermaksud kalau voltan perintang ni bermula dengan kosong, voltan untuk arus pun bermula dengan kosong juga. Itu sama. Itu jadi kita kata gambar rajah dia sefasa. Okey, antara voltan dan arus ni tadi. Okey, untuk pearuh pula, untuk pearuh kalau tadi kita dah tahu pearuh tadi mesti ke atas kan? Betul, pearuh mesti ke atas. So bermaksud tadi untuk ini maksudnya voltan VL ni dia akan jalan dulu. Okey, baru diikuti dengan arus. Dia pandailah fizik ni. Okey. Dan perbezaan dia okey 90 darjah sebab tanpa nilai tadi kan. Okey, belum ada nilai. Okey, perbezaan dia adalah 90 darjah antara voltan pearuh dengan arus ni tadi. Kita kata sentiasa arus letak sebagai paksi mendata untuk memudahkan kita. Okey, dan untuk pemuat, okey, rajah vektor dia untuk pemuat, okey, sentiasa kita letakkan arus di bawah. So di sini adalah arus yang mendahului. Maksudnya arus dah gerak dulu barulah diikuti dengan voltan pada kapasitor tu. Itu sebabnya kita lukis arus dahulu diikuti dengan voltan. Okey, sebanyak 90 darjah. Panjang lebar penerangan daripada Cikgu Laili kita ni. Kita harapkan anda sentiasa fokus. Baiklah, kita rehat seketika. Minum air dulu. Teruskan penonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Fizi, hos anda pada hari ini. Ditemani oleh Cikgu Laili. Hari ini kita belajar tentang pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik pada hari ini. Hari ini rasa macam mengembalikan zaman-zaman belajar dululah. Siapa cakap PKE ini susah? Senang tau. Cikgu Laili, silakan. Ya, okey. Kita teruskan. Kita teruskan untuk segmen yang seterusnya. Okey. Walaupun ni liter AU, arus ulang alik, okay, dia sebenarnya kita applykan apa yang kita dah belajar sebelum ni, arus liter arus terus. Betul. Okay, cumanya liter arus terus, kita ada satu saja komponen iaitu perintang. Kan? Liter AU ni kita ada pemuat, okay, yang mana pemuat tadi, unit dia adalah dalam, apa unit dia tadi? Dalam farad kan? Dan kita ada, betul ke pemuat dalam farad? Okey, dan kita ada, betul ke Zulaika? Pemuat dalam farad, betul ke? Betul tak, Zulaika? Asyik sebut nama saya je. Dan kita ada pearuh. Pearuh tadi, pearuh. Okey, simbol pearuh tadi L kan? Unit adalah Henry. Okey. Formula yang sama kita boleh apply kan? Sebab dalam liter AU ni kita ada liter siri. Okey, sama ada gabungan R perintang dengan pearuh dan perintang dengan pemuat. Satu lagi kita gabung tiga-tiga. Okey, ataupun dan untuk hukum Ohm ni tadi kita boleh apply kan. Okey, kita ada hukum Ohm. Okey, kita ada hukum kicau arus terutamanya untuk liter selari kan, hukum kicau arus. Okey, yang mana bila hukum kicau untuk liter selari ni kita tahu selari kan akan mewujudkan arus cabang kan pada cabang. Kalau liter siri, kalau siri dia satu laluan saja kan, tidak ada cabang-cabang. Okey, yang paling mudah untuk kita tengok. Dan ini banyak sikitlah kuasa dalam liter AU kan. Kuasa ni kita ada 3 kuasa dalam liter AU. Okey, formula ni memang kita banyak okey, liter dalam liter AU ni saya kata ada 3 formula kuasa yang berbeza dengan liter AT tadi. Kita ada satu saja sebab dia melibatkan komponen perintang. Yang ni kita ada kuasa ketara,
kuasa nyata dan kuasa regangan. Okey, yang mana kuasa regangan dia melibatkan komponen L dan C tadi kan. Okey, kuasa nyata dia melibatkan adalah komponen untuk R dan kuasa ketara ni adalah kita melibatkan kuasa P dalam liter. Okey, kuasa di dalam liter. Okey, yang ni hukum Ohm kita applykan R ni dia boleh jadi apa yang unit sama? Dia boleh jadi SL kan. Dia boleh juga jadi XC. Apa lagi? Dia boleh jadi Z. Okey, dia boleh jadi Z. Okey, untuk kat sini. Okey, untuk arus ni pula selain pada arus sumber, kita boleh ada banyak juga arus yang mengalir pada komponen L tadi kan. Okey, arus yang mengalir pada arus pemuat tadi. Okey. Dan voltan ni pula, okey, kita sama juga. Kita ada voltan BL, kita ada voltan BC, betul? Betul. Okey, so situ, okey, maksudnya untuk walaupun liter AU, okey, kita boleh applykan hukum yang kita dah belajar sebelum ni. Kita boleh applykan hukum Ohm. Okey, termasuk juga yang ini. Ini saya sebutkan sebahagian saja untuk contohnya macam kuasa tadi kan, kuasa. Okey, cumanya kuasa tadi kita melibatkan ada dua tadi komponen. Okey, yang tadi kuasa kita melibatkan komponen R saja. Okey, yang ini kuasa kita melibatkan 3 ni tadi. Okey, so bagaimana untuk seterusnya untuk kita menyelesaikan masalah untuk liter siri dan selari. Saya kata untuk kedua-dua liter ni apply balik semula hukum yang kita dah ada. Okey, kita tengok contoh soalan. Silakan cikgu. Okey, kita tengok contoh soalan. Menarik ni cikgu. Okey, contoh soalan untuk bahagian B. Okey. Contoh soalan untuk bahagian B. Okey, ini liter. Okey. Liter yang mana asalnya kita ada 3 komponen. Okey, kalau kita tengok halusi betul-betul liter ni kita ada 3 komponen R, L dan kita C, kita ada L. Okey, dapat soalan ni, dapat soalan berhati-hati. Pastikan dulu komponen L dengan komponen C tu adakah unitnya dalam ohm ataupun dalam farad ataupun Henry tadi kan. Okey, maksudnya kalau dia bagi contoh soalan ni, dia bagi nilai ni dalam ohm, unit dia ohm, bermaksud dia dah cari dah nilai regangan kemuatan. Okey. Okey, so soalan ni dia boleh cari kalau soalan nak tanya trik lah, kebatnya soalan contoh kan. Dia boleh tanya L jika nak lah kan. Okey, jika nak. Okey, so bagaimana soalan ni? Okey, siapa nak jawab? Okey, kita ada 3 soalan. Okey, ada 4 soalan. Galangan Z. Okey, voltan aktif. Okey, voltan regangan dan lakar dan labelkan gambar rajah vektor segi 3 voltan untuk liter ni. Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Dan sebelum jawab, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, Iman. Okey, siapa Iman? Okey, satu lagi. Sebelum menjawab, kita pastikan buat analisis liter dahulu. Apa maksud buat analisis liter? Dalam liter ni dia ada Swiss. Biasa Swiss ni, biasanya Swiss, kita lukis Swiss, biasanya Swiss tu dalam keadaan off. Okey, dalam keadaan off. So, baca soalan. Ini soalan dia nak apabila Swiss dihidupkan, on. Okey, maksudnya Swiss ni sekarang dia dihidupkan begini, on. Dia on. Swiss tu dihidupkan. Baru soalan tanya. Okey, kirakan galangan Z, voltan aktif VR. Okey, voltan regangan. Tadi saya kata semua hukum tadi kita boleh applykan. Semua hukum yang kita belajar, hukum Ohm, hukum kita tu semua boleh kita applykan. Okey, kita ambil saja yang sesuai, mana maklumat yang sesuai. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Salah pula saya. Okey. Baik, siapa nak jawab tadi? Siapa tadi? Okey, Iman. Okey, apakah jawapan untuk galangan Z? Okey, galangan Z jawapan dia ialah 98.5 sudut negatif 66.04 ohm. Okey, kenapa jawapan dia jadi begitu? Kenapa jawapan jadi begitu? Kenapa tinggal hanya komponen C sahaja? Kenapa tinggal hanya komponen C sahaja? Bagi saya sebab Afiq Aziz agak-agaknya. Oh, Iman nak jawab lagi. Okey. Kenapa, Man? Oh, okey, Iman bagi laluan. Okey. Afiq Aziz. Okey. Sebab kenapa? Swiss on. Sebab Swiss dah kena on, kemudian apa jadi? Liter? Dia tak melalui L. Dia tidak melalui L. Okey, pandailah. Dah shortcut kan? Dah shortcut. Okey, dah shortcut kat sini. Bila dah shortcut, arus kita lalu, dia tak lalu sini pun. Kita tahu sifat arus mengalir, dia akan mengalir pada laluan yang mudah. Betul. Tidak ada halangan-halangan lagi pun. Okey, so seterusnya kalau soalan nak tanya, voltan aktif, saya kata
kita ambil dulu. Kita nak cari voltan. Kalau kita applykan hukum Ohm tadi, kita mesti cari arus dulu kan? Betul, cikgu. Okey, kita ambil formula arus, hukum Ohm, kita applykan, kita dapat arus, baru kita masukkan VR. VR tadi, V adalah IR. Tadi kita ada hukum Ohm, V sama dengan IR kan? Tapi kita pastikan VR ni VR. So, mestilah I itu IT, bak litar siri, arus yang sama. Betul. Dan rintangan. Okey? Okey. Dan kalau kita tengok yang seterusnya VC, sama juga kita boleh apply ke Ohm's Law, hukum Ohm tadi kan. Okay, kita masukkan nilai, kita darab, so kita dapat jawapan. Cuba jangan lupa Jangan lupa kita kena pastikan kalkulator kita dalam mood kompleks tadi kan? Okay, non kompleks tadi, supaya bila kita tekan tu kita akan dapat keluar jawapan sudut ni tadi. Tak perlu kita cari lagi dengan kiraan matematik tadi, trigonometri ataupun teorem partikel tadi kan? Trigonometri lah, sebab ada tangent, cos, sin tu kan? Menjimatkan masa kita. Okey, dan seterusnya, kalau nak lukis gambar rajah vektor di sini, ni dia suka gambar rajah vektor, 3 gambar rajah vektor, iaitu segi 3 voltan. Voltan bermaksud kita kata kalau kita buatkan dia dalam bentuk paksi kat sini, ini akan mewakili yang atas adalah tadi adalah VL, yang di bawah adalah yang bawah adalah VC. VC dan ini adalah VR kan? VR. So kita dapat magnitude akan ke bawah. Kenapa magnitude ke bawah tadi? Sebab komponen yang tinggal adalah pearuh saja tadi kan? Pearuh saja. So kita dapatlah lukis dengan label yang betul. Okey, kita dapatlah jawapannya begini. Okey. Gabungan. Ini bukan lagi gabungan sebab tadi dah shortcut tadi kan? Dah shortcut tadi, arus yang mengalir. Kita ada komponen pearuh, kita ada komponen pemuat saja. C saja kita ada kat sini. Okey, kita tidak melibatkan pearuh pun. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, contoh kalau diberi litar siri. Okey, litar siri. Bagaimana kita tahu litar siri tadi? Kita kata ini supply, ini 2 yang disambung kat sini, bukan akan bercabang kat sini. Kita arus jumlah, sini ada satu arus yang mengalir pada pearuh dan arus yang mengalir pada perintang tadi. Okey, soalan jenis kebat sikit kan, tinggi sikit. Okey, kita tak boleh gunakan kaedah selari. Kenapa tak boleh gunakan kaedah selari di sini? Nak cari regangan, halangan kat sini, nak cari Z. Sebab nilai ni tak tahu kan? Betul. L ni tak tahu, tak ada bagi nilai kat sini. So yang paling mudah kita tengok soalan, yang paling mudah kita tengok dia bagi arus dalam liter. Arus dalam liter, arus liter adalah 6 ampere. Bermaksud sini 6 ampere. Kan, dan dia bagi kuasa nyata. Lesapan kuasa nyata ini adalah merujuk pada PR, betul? Okey, dia dah bagi dah nilai. So nilai dia nak cari nilai rintangan, kita applykan hukum Ohm, terbalikkan saja matematik. Okey, kita dapatlah nilai R yang diberi. Okey, nilai R yang diberi. Dan untuk kearuhan pula, okey, kita nak mencari nilai yang kedua, iaitu nilai kearuhan. Okay, kita cari dahulu, ini persamaan yang boleh kita buat antara VS dengan SL tadi. Okay, so kita cari dulu maklumat. Kita dah tahu arus jumlah tadi dalam liter. Okay, arus dalam rintangan, kaedah liter selari, kita tahu ini adalah voltanya sama. So di sini kita dapatlah arus untuk IL tadi. Okay, arus untuk IL. Dan ini adalah nilai SL, yang mana tadi formula tadi, saya kata sama je formula ni tadi, kita applykan saja, kita dapatlah nilai SL. Nilai SL ni adalah regangan berkearuhan, yang mana unit ohm tadi. Dah dapat nilai sini, barulah kita carikan yang mana L ni tadi adalah XL bagi dengan 2 pi F. Sebab kita tahu yang komponen yang R, komponen pearuh ni tadi adalah kita kira 2 pi FL. Okey, kalaulah ada kat sini ada pemuat, okey, kita kira 1 bagi dengan 2 pi FC. Okey, cuma kalau kita nak tukar pada nombor rektangular tadi, sini adalah J, sini adalah negatif J. Itu saja bezanya. Ya. Okey, kalau soalan minta gambar rajah vektor bagi bekalan adalah supply tadi, okey, itulah jawapannya. Sangat mudah tuan-tuan dan puan sekalian. Baiklah cikgu, antara rumusan ringkas cikgu. Okey, untuk tajuk jadi, tajuk ni memang agak banyak. Walau bagaimanapun, okey, kita pergi kepada balik semula aplikasi Lita 80 tu, cumanya berhati-hati dengan 2 komponen tadi. Okey, regangan berkearuhan dan regangan kemuatan. Dan 3 formula kuasa yang mana unitnya berbeza. Okey, berhati-hati supaya kita tidak salah. Okey, nak dapatkan kaedah
Okey, untuk menjawab soalan-soalan yang begini, okey, dia memerlukan latihan yang berterusan. Ya, dan yang paling penting kita kena faham apakah kehendak soalan itu. Ya. Terima kasih kepada Cikgu Zahratul Laili daripada SM Teknik Melaka kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Siti Zubaidah daripada SK Pendidikan Khas Kuantan. Dan terima kasih kepada Iman, Afiq, Zulaika dan juga Fikri kerana sudi bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Kekal fokus, jangan nakal-nakal, selamat menjawab SPM tak lama lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.